fungsi. Pertama, fungsi ataupun 3 jabatan yang buat kerja dengan ADK ni. Pertama, daripada unit pencegahan. Unit pencegahan ni tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita macam ni lah, kita turun bersama dengan program MAIB, program Hijrah Minda dan sebagainya yang diatur oleh masyarakat. Dan kita juga turun di universiti, di IPT, di IPTS, kampung-kampung. Contohnya majlis mesyuarat JKK kampung ke JPKK kampung, mesyuarat pelbagai lah yang diminta ataupun ditujukan surat kepada ADK dengan polis. Kedua, program yang kita jalankan adalah rawatan. Rawatan ni kalau tuan-tuan tengok di pusat serenti yang baru siap, pusat serenti Bukit Cabang ataupun dikenali sebagai CCRC Bukit Cabang, di mana kaedah rawatan dia kita ambil daripada pelatih-pelatih baru. Buat masa sekarang ni kita ada lebih kurang 30 orang dan kapasiti untuk satu pusat, contohnya di pusat serenti Bukit Cabang tu sebanyak 450 orang. Dan pengambilan ni secara berterusan lah, bukan kata kita bawa masuk. Cumanya pengambilan daripada contohnya perintah mahkamah yang diletakkan di pusat-pusat dan juga yang dihukum oleh perintah mahkamah untuk masuk pusat. Yang ketiga ni kita ada program penguatkuasaan, di mana penguatkuasaan kita ni lebih kepada rawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh kata tuan-tuan ada aduan, contoh kata ada di dalam kampung Bunga Mah ni terdapat satu, orang kata apa, satu pot penagihan lah. Contoh kata di belakang kubur ada satu rumah usang. Tuan-tuan pun boleh buat aduan. Bagaimana nak buat aduan tu? Pertama, kalau kata tuan-tuan boleh buat aduan melalui walk-in ke pejabat ADK yang berdekatan dengan tuan-tuan lah. Contohnya di kawasan Simpang 4 dan Sanlang sebagainya, tuan-tuan boleh pergi di pejabat ADK yang ada bangunan jam besar dekat mahkamah tu, tingkat 3. Tuan-tuan boleh pergi walk-in, pergi buka, pergi jumpa pegawai penguatkuasa dan buka kertas aduan. Dan kedua, tuan-tuan boleh telefon. Telefon, menggunakan telefon dengan menggunakan talian 04, kalau ada pen tuan-tuan boleh tulislah 04-977-3044. Itu adalah pejabat ADK Perlis Selatan. Dan tuan-tuan juga boleh berhubung kepada pejabat pengarah ADK Negeri Perlis 04-976-9171. Kalau ada pen, catiklah. Kalau ada handset, boleh catik. Dan satu lagi, cara untuk kita buat aduan tanpa nama. Dan aduan ni orang pihak SQ kami takkan bocor. Maklumat aduan tidak akan dibocor kepada tuan-tuan yang buat aduan lah. Contohlah ada sebuah rumah di hadapan sungai. Contoh, saya bagi contoh. Kita tengok orang duk keluar masuk, buat apa kereta keluar siang malam pagi petang. Kita tengok buat apa lah, rancak. Kalau tengok orang kata apa, law ni kalau ikut ada satu dia panggil apa yang TikTok tu, mana-mana rancak tu berdosa. Macam tu lah. Kalau tuan-tuan tak salurkan maklumat, lepas tu kita tengok kadang-kadang dadah ni pun dia berkeliaran lah, dia tak duduk dalam bekan. Kadang-kadang macam penangkapan tu dalam kampung, contoh Bunga Mah ada syabu, tuan-tuan. Kita tak sangka. Dan syabu, akibat syabu tuan-tuan, dia boleh merubah perangai anak-anak kita lah. Contoh kata dia akan meronta, minta duit. Lepas tu kalau tak bagi duit, dia akan agresif. Dia akan tarik muka lah, bebai lah, tumbuk lah. Sampai ke satu tahap tu dia boleh sembelih mak dia. Contoh kata kalau kata dia tak bagi duit juga, dia ketagihan syabu ni, dia benda tu dalam RM20, RM30. Tetapi orang kata syabu lah ni dia bukan macam dulu.
Dulu trend orang isap heroin apa tuan-tuan dan puan. Isap heroin ni dia bagi satu jangka masa yang orang kata banyak jam jugalah. Kalau kena macam hari ni, esok dia boleh tahan. Tetapi syabu pada hari ni, kalau kata kena dalam 2-3 jam, lepas tu dia terpaksa cari benda lain, dia cari duit. Dan orang kata bukanlah syabu ni dia gunakan untuk buat kerja. Setengah-setengah negara tu macam kata Eropah, mereka dah ada satu pusat tau. Pusat orang kata contoh kata mereka nak berhenti, mereka boleh pergi kena dadah yang disediakan seperti metadon dan sebagainya. Dan tuan-tuan, kita ada juga daripada program kesihatan, kita menyediakan metadon. Dengan syarat metadon ni dia kena dadah jenis heroin. Jenis heroin, kalau ganja tak boleh. Dia ada kategori ketagihan yang dia benarkan guna apa metadon ni. Metadon ni adalah gantian yang original. Apabila kita orang kata nak lawan, contohnya syabu ni saya ingat tak boleh. Pasal syabu ni bukan kategori yang dadah yang kuat macam tu. Pasal lalunya dia duk pergi ambil ni lah. Pergi ambil macam heroin, pergi makan balik metadon tu, insya-Allah duk tengok apa berjaya. Ramai yang berjaya, ramai yang dah tinggal dadah. Dan kita juga tak ketinggalan tuan-tuan. Kita ada juga pusat swasta, ada dua tempat lah. Contoh kata anak-anak kita, orang-orang kampung kita yang perlukan hikmat nasihat daripada EDK ni, selain daripada contoh kata kita ada pusat remaja. Pusat remaja kita ni lebih kurang umur 21 ke bawah. Dia start daripada umur 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pusat remaja kita terletak di Karangan, pusat asosiasi Karangan. Di mana kalau kata kena tangkap, lepas tu jatuh perintah, kita bawa hantar ke sesi asosiasi Karangan. Dan juga kita ada 2 pusat swasta. Pertama di Negeri Perlis ni, kita tak buat lah, dulu ada. Kita hantar ke UUM, Pusat Swasta Al-Munawarah, UUM sana tu, dekat Rambut Besar. Kemudian ada satu lagi dekat Pendang. Tu pun mereka pun berdaftar di bawah HDK. Kalau tuan-tuan perlu kan, contoh kata kadang-kadang tu masuk pusat, keluar pusat, masuk pusat, keluar pusat, betul orang kata tak ada kesudahan. Jadi orang kata nak bela pun boleh bela. Kadang-kadang penagihan ni dia boleh menjangkau, dia boleh trip kita ni sehingga ke akhir hayat tuan-tuan. Kita akan bergantung dengan dadah tu sampai ke mati. Sebab itu tuan-tuan, contoh katalah orang nak berhenti rokok pun dia berkata payah. Tapi kalau kita bila berhenti dadah ni, macam mana pula boleh? Itu orang kata tak mustahil. Atas kita lah. Sementara nak dapat feeling yang benda tu, nak dapat orang kata hati kita nak terima tu cukup payah. Dan program yang ketiga saya sambung, penguatkuasaan, di mana EDK ni dia akan dia selalunya dapat ada satu EDK ni dia akan buat satu serbuan yang melibatkan port ataupun aduan awam, di mana kita akan bawa, kita akan pergi tangkap lah, kemudian kita urin dan kita dapati OKP tu ataupun pesalah tersebut telah ada memiliki dadah dalam badan. Masuk kata dia ambil dadah. Bila dia ambil dadah tuan-tuan dan puan, kita akan sure untuk proses rawatan dan pemulihan. Dan pejabat yang kedua, tuan-tuan boleh buat aduan juga melalui WhatsApp. Tuan-tuan boleh WhatsApp kepada talian 019 626 2233. Contoh kata tuan-tuan tak mau nak telefon, WhatsApp ya. Tulis itu, Assalamualaikum tuan, saya nak maklum satu aduan. Contoh kata di Bunga Mah ni depan titi Rumah Kelakunin. Jangan duduk ni pula, saya bagi contoh. Okey, depan titi Rumah warna kuning.
Lepas tu tengok saya dapati saya syaki ada penlibatan orang keluar masuk. Saya rasa ada jual syabu contoh. Tuan-tuan boleh buat. Kemudian tanpa lama, dalam masa 24 jam insya-Allah pihak aduan tu akan kontak segera. Dia lebih selamat lagi lah daripada kita orang kata kita duk pergi naik pejabat. Kadang-kadang orang jumpa orang kata depa ni mai buat apa kan. Jumpa duk atas jabat IDK ni. Kadang-kadang orang malu. Saya dah dapat banyak aduan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang kita pasal telefon tanya jadi ke tak ni. Depa takut. Sampai saya bagi nombor telefon, saya kata telefon lah. Jangan takut, orang takkan ambil nombor cik. Tak berani juga. Apa tu depa kata lah, depa kata sayang kami ni, sayang kawan ni, tapi tak berani report. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ni kita kalau sayang, kita nak tengok hidup dia lebih baik, lebih orang kata bagus, dia kena report lah untuk kepulihan dia. Kadang-kadang ni orang kata dulu penagih dadah ni selalu kita jumpa tak kahwin. Kadang-kadang orang kahwin. Kadang-kadang orang kata dalam derita orang kata dululah PKP kena buang kerja. Kemudian ada juga orang kata bukan latar belakang daripada penagih betul. Dia kecewa betul, kawan-kawan ajak, dia kata tak apalah, kita enjoy lah. Enjoy, dia kata isak, try tengok. Bila-bila isak lekat. Lepas tu orang kata kerja pun tak buat. Dulu duk kecewa lah, kerja tak ada. Tapi kalau kata golongan penagih ni pun dia dah, orang kata insya-Allah lah bila dapat bantuan dari asnaf dia Maid, kira nampak orang kata beda jugalah hidup depa ni. Kehidupan depa orang kata dah kerja. Baru-baru ni pun kita hantar setengah orang lah, dalam 25 orang juga yang di bawah Maid tu kita ada 7 orang yang dikenal pasti yang orang kata lulus untuk dihantar belajar ke TWI, Institut Kimpalan Malaysia di Shah Alam tu. Alhamdulillah lah, tengok orang kata kita dah ubah lah. Dengan orang kata bantuan zakat ni dia boleh berubah. Tetapi nak ubah, orang kata nak ubah kehidupan mereka tu, ketagihan tu cukup payah. Sebab ketagihan ni semua hidup, kepulihan ni payah tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang keluar duk mencuri, takut juga. Dia tak habis-habis pasal masuk. Sayangnya mereka dah masuk dalam pusat sendi selama 2 tahun. Kemudian dah dapat program agama dalam tu, psikososial dan sebagainya, dapat ubat. Kemudian bila keluar tu dia jadi macam ada lagi kawan. Sebenarnya modus operandi oleh pengedar ni kita kalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok baru ni semalam lah, Datuk Razarudin dia dah umumkan kata bahawa penangkapan orang kata penangkapan rampasan dadah bernilai 1 bilion. Banyak tuan-tuan. Bernilai 1 bilion. 1 bilion kalau bagi kad negeri Perlis ni, kalau kata untuk dadah banyak sungguh. Berjuta pun, 1 juta pun banyak. Kita boleh buat macam-macam. Tambah 1 bilion tuan-tuan. Bayang tengok siapa yang duk edar dadah dalam Malaysia ni. Kadang-kadang kita takut kadang-kadang dengan duit, kata penguatkuasaan ni terpaksa terpejam mata juga, kena bagi laluan. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok sekarang ni kaedah rawatan ni dia lebih kepada dalam komuniti lah. Orang kata bila komuniti tu tak support. Dulu orang kata seorang penagih tu dia tak berani nak main masjid, dia tak berani nak main makan kenduri, dia takut orang label dia sebagai penagih. Orang fikir macam-macam lah. Sekarang lah tak ada apa dah. Lah ni orang kata zaman sibuk, betul, zaman orang kata banyak. Contoh kata banjir Malaysia, kita tengok banyak orang kata orang dah bagi bantuan sampai melimpah-limpah. Sampai nak masuk pun tak boleh. Terlalu banyak. Orang kata Malaysia ni kaya tuan-tuan. Sebab itu kalau kata orang abang kata kerja tak ada tu muhur lah.
Cuma dia tu pilih lah. Dia tu orang kata nak hidup senang, nak dapat duit bantuan ke, orang kata nak dapat duit mai kat dia tu, dia tak mani berusaha. Dan gejala apa penagihan lah ni dia lebih kepada penagihan syabu, di mana kalau kita tengok harga pun boleh dapat murah-murah je. Dulu kalau ganja tuan-tuan dan puan nak dapat RM50, lepas tu nak kena kongsi. Sekarang ni dah dapat. Ganja ni memang tak ada dah. Ganja ni adalah laluan. Contoh kata demand di Siam, kemudian dia transit di Kuala Perlis, dia pergi ke Bukit Kayu Hitam, kemudian dia terus ke Perak, dan daripada Perak tu dia terus sama ada dia nak pergi ke JB ataupun ke Mersing dan sebagainya. Sebab itu dalam orang kata hasil tangkapan PDRM, orang kata di Perak ni adalah tempat transit. Sekarang ni orang tengok pasal apa dadah tu banyak di Perak. Contoh kata apa, kontainer dadah. Sebenarnya di Perak pun orang kata dulu pergi kat Kelantan. Dulu ni orang kata apa, bahan-bahan nak buat pil kuda tu. Selalunya UPP waktu tu polis dia buat tahanan, dia tangkap van. Lepas tu dia tengok, awak bawa botol macam minyak dia bertanya. Tengok kata, benda ni adalah nak buat apa dia nak buat pil kuda campuran. Sebenarnya bukan pil mai lagi, ada satu proses. Di Kelang depa di Kelantan tu depa dah buat pil kuda tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu dia banyak. Kadang-kadang tu kadang-kadang kita tengok law ni sekarang banyak dah orang minum ketum tuan-tuan. Kesian. Saya kesian kalau kata orang minum ketum tu kalau dia tak buat kerja. Kalau dia buat kerja tu jarang lah. Orang kata 100 tu nak jumpa 50 orang kena ketum dia buat kerja, tak ada tuan-tuan. Kadang-kadang sampai ketagih, sampai minum orang kata 10 bungkus sehari. Lepas tu benda ni dia tak curi. Cumanya bila dia campur dengan syabu, contoh kata dia campur dengan syabu, dia berani tuan-tuan. Dia hati dia dah kering dah. Hati dia tak ingat apa, dia curi pun dia kata habis sangat nak kena sakai. Habis sangat tu kadang-kadang masjid pun lah kena tutup habis. Dulu masjid tempat ibadat orang kata kita mai tak ada apa. Sekarang ni tak boleh, lambat lepas. Kadang-kadang depa curi dengan apa nama tong di luar tu, tong sumbangan lah. Sumbangan anak yatim, kadang depa potong. Depa buat apa saja, depa berani. Sebab itu dululah kalau tuan-tuan tengok siri rompakan yang orang kata bila PDRM sahkan bahawasanya depa ni kena syabu. Depa kena syabu, dia kena teruk lah, baru depa pergi rompak. Sebenarnya bila depa nak pi cara tu tak boleh, melainkan depa guna dadah. Sebab itu dadah dia bagi kesan kepada diri yang tak elok, patut dilahirkan perbuatan yang kejam lah. Dia tak kira lah. Kadang-kadang apa kita tengok sampai bunuh anak dia kerana orang kata nak ambil duit. Ada satu kisah tu, anak dia tabung duit. Dia tabung duit adalah dalam ratus-ratus. Kemudian bila dia tabung duit, dia terpaksa pecah, curi duit anak dia. Dan anak dia duduk mengkelai, dia bunuh. Tuan-tuan dan puan-puan, itu bahana dadah yang kita nampak lah. Kalau kata sebenarnya kalau kata tuan-tuan dan puan, saya ingat sakat itulah. Kalau kata ada apa-apa doa boleh jumpa saya lagi lah, insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Asri selaku Wakil Agensi Tiradah Kebangsaan. Puan-puanku menghadap duli yang selamat mulia Raja Muda Perlis, puan-puanku Patik Malik Hussein hadir menjunjung setinggi-tinggi kasih atas kerana tuanku berangkat menyempurnakan program Hijrah Minda bagi bilangan ke-37 bagi tahun 2021. Puan-puanku mohon untuk diteruskan dengan aturan berikutnya. Puan-puanku Yang Berusaha Tuan CEO MAIPS, Tuan Haji Umar Nazim Mak Nur, Ketua Jabatan, tuan-tuan dan hadirin sekalian,
terlebih juga para imam dan juga jawatan kuasa Masjid Al-Furqan, Kampung Bunga Mas, serta sidang jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan atau cara program pada petang ini dengan simbolik kurniaan sumbangan kepada 28 orang asnaf bagi karya Masjid Al-Furqan, karya Bunga Mas. Untuk itu silakan bagi Tuan Haji Umar Nazir Mat Nur bagi memohon dan mohon pampunan duli tuanku bagi penyempurnaan simbolik kurniaan sumbangan. Untuk itu di tahun ngadap Cik Zamri bin Sa'ad, imam dan juga amil bagi Masjid Al-Furqan Bunga Emas, untuk menerima kurniaan, simbolik kurniaan sumbangan daripada duli yang selamat Raja Muda Perlis. Junjung kasih tuanku. Untuk makluman hadirin sekalian, setiap penerima menerima ringgit Malaysia RM400 dan jumlah keseluruhan bagi 28 penerima adalah ringgit Malaysia RM11,200. Apa tuanku? Seperti ingin maklum bahawa program Hijrah Minda tamat di sini dan kita akan teruskan dengan mendengar khutbah Jumaat. Seperti sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah,
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah muhasabah umur. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, umur kita di dunia ini terus berlalu seiring dengan berjalannya waktu, hari, bulan dan tahun. Ada yang sudah mencapai usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an atau lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umru ummati min 60 sanatan ila 70 sanah." Artinya, hayat hidup umur umatku di antara 60 tahun sehingga 70 tahun. Hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmizi. Oleh itu, apakah yang telah kita lakukan sepanjang tempoh umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita telah menginsafi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan? Adakah kita telah membuat persiapan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak? Dan adakah kita telah benar-benar melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang? Sekiranya saat ini kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukupkah amal ibadah kita untuk bekalan di hari akhirat nanti? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasy ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, apabila tiba masa atau tempoh ajal seseorang, maka dia tidak akan dilewatkan dan tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Dunia ini hanya tempat persinggahan bagi menyediakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Di sinilah manusia akan diuji, siapakah di kalangan mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, dengan menjadikan kehidupannya semata-mata untuk dunia tanpa menghiraukan kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya." Artinya, sesungguhnya dunia ini cantik dan indah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu khalifah di dalamnya, dan dia akan memerhatikan bagaimana kamu menguruskannya. Oleh itu takutlah kamu kepada fitnah atau ujian dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita bermuhasabah atau menilai diri kita sendiri dengan sepotong nasihat yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Artinya, apabila engkau berada di waktu petang, maka jangan engkau menanti waktu pagi untuk melakukan amal ibadah. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menanti waktu petang untuk melakukan amal ibadah. Dan pergunakanlah masa sihat kamu sebagai persiapan sebelum sakit, dan masa hidupmu dipersiapkan untuk menghadapi kematianmu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Secara umumnya, nasihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini memberi gambaran yang jelas bagaimana seorang mukmin perlu muhasabah dirinya setiap waktu. Setiap individu yang mengaku beriman wajib menilai segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepadanya. Salah satu nikmat yang amat bernilai ialah nikmat sihat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Dengan nikmat kesihatan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sumbangan kita kepada masyarakat? Apakah pula amalan yang mampu kita lakukan dalam kehidupan kita untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala? Waktu di dunia ini sangat pendek jika dibandingkan akhirat yang kekal abadi. Begitu juga usia manusia di dunia ini lebih pendek jika dibandingkan dengan usia dunia yang fana ini. Sidang Jumaat yang dimuliakan, akhir sekali, khatib ingin membuat kesimpulan daripada apa yang telah disampaikan tadi. Marilah kita mengambil pengajaran serta memperbaiki diri dari apa yang telah diperingatkan kepada kita tentang muhasabah diri dan umur kita. Siapkanlah bekalan untuk menuju ke alam akhirat yang kekal abadi. Janganlah kita terlalu menurut hawa nafsu sehingga leka dan lalai melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibu bapa, kita perlu ingat bahawa tanggungjawab kita terhadap anak ialah menjadikannya insan yang tunduk kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami, kita perlu menjadikan isteri kita sebagai wanita dan isteri yang salihah serta mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikannya bahan tatapan hawa nafsu manusia di jalanan. Segeralah bertaubat daripada segala dosa-dosa yang dilakukan sebelum ajal atau maut menemui kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga,
maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam telah mengajarkan kepada kita doa ketika hendak keluar rumah supaya kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, supaya diberikan petunjuk pada jalan yang lurus dan dicukupkan setiap keperluan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي." Artinya, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi keperluan, dan kamu akan dilindungi. Seketika itu syaitan-syaitan pun menjauh darinya. Lalu salah satu syaitan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Marilah kita mengamalkan doa keluar rumah ini dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berada di luar rumah. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, untuk mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita memohon doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua dilindungi serta dihindari dari wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia dan negara kita. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Engkau berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-Mu, khususnya kepada pemimpin kami, Raja Pemerintah Negeri Perlis dan Raja Muda Perlis serta kaum kerabat baginda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saf. Samakan tumit. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.